tinggi daripada seremban. Yang teks zikir semua hamba telah sediakan. Bermakna mudah-mudahan dengan apa yang kita tulis, kita boleh membaca akan dia. Lebih kurang tak lama tuan-tuan, kalau apa yang kita rancangkan terbaik, seiring dengan kehendak Allah Ta'ala, lebih kurang 8.20 habis. 8.20 habis. Kemudian kita akan meneruskan pengajian kitab sampai daripada waktu ini sampai pukul 9. Bermakna kita mengaji tuan-tuan bukan setengah jam. Hakikat kita mengaji bermula daripada maghrib. Jangan tuan-tuan nampak mengaji setengah jam sahaja. Tak, pengajian kita tuan-tuan sebenarnya terbahagi kepada dua. Satu, pengajian yang zahir. Dua, pengajian yang batin. Apa dia pengajian zahir? Makanan bagi akal, iaitu ilmu kitab, yang kita akan bermula daripada 8.20 atau 8.25 sehingga pukul 9. Yang sebelum daripada itu, kita memberi makanan yang batin. Kita mengaji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pengajian yang berbentuk zikrullah, yakni makanan bagi hati. Yang mudah-mudahan bila hati dengan akal ni tuan-tuan dibersihkan keduanya dengan ilmu yang hak. Hati dibersihkan dengan ilmu zikrullah, akal dibersihkan dengan ilmu kitab. Mudah-mudahan terpancar nur pada zahir batin kita. Yang akhir sekali mudah-mudahan kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ni ibarat? Jadi bermakna kalau nak komplain pun komplain akan datang. Lalu dahulu jalannya bagaimana, kemudian rasa sendiri. Yang kata ulama, man lam yazuk lam yadri. Siapa tak rasa dia tak tahu. Walaupun sebulan 2 kali kita melakukan ini tuan-tuan, mudah-mudahan walau tak banyak walaupun sedikit, mudah-mudahan memberi kepada kita pembukaan supaya kita makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan. Sila. Ya? Niat solat, usalli sunnatal hifzul iman. Yang tu kelak kita akan beritahu, kita akan guide satu persatu. Cuma adab, kata ulama, sembahyang sunat itu ada dengan adabnya begini. Tidak boleh berkata-kata. Daripada kita memberi salam waktu maghrib, jangan berkata walau sepatah, sehingga kita menunaikan solat sunat awabin dan solat sunat hifzul iman. Cuma kita yang duduk di hadapan hamba kena guide lah tuan-tuan yang alim. Takut di antara kita ada yang tak mengerti niat dan sebagainya. Dan bagi diri tuan-tuan, kalau boleh jaga lidah, jangan berkata walaupun sepatah. Jelas? Usalli sunnatal hifzul iman. Saja aku solat sunat memelihara iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis. Wallahu a'lam. Baik. Sekiranya tiada soalan lagi, kita akan meneruskan pengajian kita untuk kita khatamkan pada hari ini pada membicarakan tahsinus solah. Hari itu kita berhenti di mana, Imam? Habis dah? Rasa tahiyat habis dah? Oh, tahiyat tak habis lagi? At-tahiyat tak habis lagi? Allah, mengaji berapa tahun dah? Allahumma salli ala dah. Bukan salahnya mengaji Ustaz Irwan yang tak datang. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Tahiyat tak habis lagi? Oh, dah. Ya? Mr. Cameraman lagu mana? Betul? Betul dah? At-tahiyat tak habis lagi? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah, molek dah. Jangan baca rah tapi baca ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Maliki yaum, ma dah letak di kanan bibir sedikit. Waw mim ba fa, 4 beradik. Wa ma ba fa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca tak dah, hamba dengar ada seorang dua baca tak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, perkara yang wajib dibaca dalam sembahyang dengan betul, tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyat, hiyya double y dah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, dengar hukum perlahan-lahan. Mudah-mudahan tuan-tuan faham dan memahami pula orang lain. Hamba ulang dia. Dengar hukum perlahan-lahan, mudah-mudahan kita faham dan kita memahami pula orang lain. Apa yang telah kita sebut sebelum daripada ini, dah, apa yang hamba bawa datang kepada tuan-tuan bukanlah yang terbaik. Tapi mudah-mudahan bagi diri tuan-tuan dan diri hamba sendiri yang kadang-kadang kita dah semayang lama dah, tetapi kita tak pernah mengambil baca ini daripada lidah ke lidah. Walhal kita belajar daripada buku sahaja, daripada dengar sahaja. Bahkan Nabi sendiri SAW belajar dengan Jibril daripada lidah ke lidah. Sedangkan Allah Ta'ala sendiri kalau nak beri cerdik ke atas Muhammad, Tuhan boleh beri cerdik kepada Muhammad. Tapi tak diajar dengan syariat. Turunnya Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku tak reti baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang kali 3 baru boleh baca. Bermakna jangan kata Quran yang perlu kita belajar dari lidah ke lidah. Bahkan bacaan yang wajib dalam sembahyang juga wajib kita belajar dari lidah ke lidah. Pahaman ibarat? Ada? Bermakna hamba ulang, yang kita bawa bukanlah yang terbaik. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan mengaji dengan hamba. Ini juga yang hamba dapat daripada Tok Syekh Pakir Daud, yang dia belajar daripada Syekh Karim Al-Banjari, ulama-ulama di Mekah. Yang mudah-mudahan riwayat ini sampai dari lidahnya Nabi SAW. Satu. Yang kedua, bila sebut tentang mengaji, telah kita bahaskan sebelum daripada ini, yang wajib mengaji tuan-tuan bukan wajib berubah. Pahaman ibarat? Yang wajib tuan-tuan usaha datang mengaji pun tak apa dah. Nak bawa pen buku, malas buat pen buku tu nombor 2. Contoh dah. Yang penting nak datang mengaji pun tak apa dah. Kerana apa? Yang wajib mengaji. Sebab hamba dengar daripada tuan-tuan tadi, ada di antara kita yang masih lagi duk baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa dah. Banyak yang ka baca panjang, you baca panjang. Kerana apa tuan-tuan? Pengalaman hamba membahaskan perkara ni hampir 7 tahun. Dan di mana-mana surau, setelah kita peringkat mengkhatamkan takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, kita akan masuk pula level yang seterusnya untuk membaca seorang-seorang. Dah. Tapi pengalaman hamba kalau buat baca seorang-seorang lepas fardu maghrib, confirm ramai tak datang dah. Allahumma salli ala Muhammad dah. Tinggal hamba dengan imam dengan tuan kameraman. Dah. Hal lain duk luar takut nak masuk. Dah. Sebab itulah
semenjak 3-4 tahun ni kita buat perubahan. Setelah habis kita menghuraikan takbir, Fatihah, tahiyat, selawat, salam, maka kita akan pilih hari Sabtu atau hari Ahad pada waktu duha. Dah, yang itu barang siapa nak datang, datang. Yang mudah-mudahan kita boleh baca seorang-seorang. Yang akhir sekali hamba akan beri ijazah daripada mana kita ambil baca ini. Mudah-mudahan ada bagi tuan-tuan satu ijazah. Walau tak mengaji universiti, dapat ijazah dah. Dah. Yang ijazah ini boleh melepaskan kita dunia dan akhirat. Ada master, ada PhD, ada MA dan sebagainya. Dunia lepas, akhirat belum tahu. Fahaman ibarat. Habis. Jadi nak beri faham, yang wajib mengaji, berubah serah kepada Allah. Inilah yang menzahirkan kepada kita kebaik-sangkaan kepada orang lain. Yang telah kita bicara pada minggunya lepas, pada bulannya lepas. Contoh seorang laki-laki semayang sebelah kita. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdu. Sedangkan yang kita belajar wajib baca Alhamdu dengan ha. Sekarang ni laki-laki tu baca Alhamdu. Kita maklum kesalahan menukar bunyi boleh merubah makna. Maka semayang dia sah tak? Ya? Semayang dia sah ke tidak? Nak tengok sah ke tidak, tengok dia ni masa mengaji datang tak? Tu je kaedah. Kita nak hukum semayang dia sah ke tidak, tengok masa kuliah dia datang tak? Kalau muka dia ada waktu kuliah, kita hukum semayang dia sah. Kerana apa? Dah mengaji, dah mendengar, dah usaha, tapi berubah bukan datang dari Ustaz Irwan, bahkan berubah datang daripada Allah. Kita wajib berusaha semata-mata. Begitulah yang berlaku kata Ibrahim alaihissalam. Tatkala dibakar oleh api, burung ambil air, bawa air yang begitu sedikit dalam kantongnya mulut, pergi kembali, pergi kembali, pergi kembali. Akhir ditanya, ya burung, mu buat ni benda tak ada faedah. Air yang membawa itu mana mungkin membakar Nabi Ibrahim yang apinya tuan-tuan tahu tinggi mana? Cuba teka. Siapa boleh jawab betul hari dapat hadiah. Kita bagi poster free ialah Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan buka dalam tafsir Sawi, kata ulama, tinggi api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam 7 hari perjalanan. Agak-agak sini sampai KLCC, kalau berjalan berapa hari? Kalau berjalan lah, tak usah naik motorkar, berapa hari? Tak pernah buat lagi dah, buat sekali. Contoh, maknanya kalau baru 3 hari 3 malam, itu rendah lagi. Jadi burung tadi pergi kembali ditanya orang apa buat benda tak faedah. Sedangkan air yang membawa itu mana mungkin memadamkan api yang begitu besar. Dia kata, aku tahu, tapi aku yakin sifat memadamkan itu bukan air, tapi memadamkan itu Allah. Ya, aku lebih takut kelak aku ditanya oleh Allah Ta'ala, di mana pengorbanan aku untuk agama, di mana pengorbanan aku untuk Nabi kasih Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi nak bagi faham, yang penting kita lakukan perubahan. Berubah tu serah kepada Allah. Faham mana ibarat? Nak melakukan perubahan bukan payah. Lagu mana? Ya? Pangkahlah bulan. Allahumma salli ala. Bukan politik dah. Provokasi. Maaf dah. Wallahu alam. Habis. Allah cuik sikit, jangan nak marah. Ada? Baik. Jadi kembali kepada masalah yang kita bahas. Mudah-mudahan bila tuan-tuan ada ilmu, baru kita boleh menghukum orang tu baca betul ke salah. Walaupun dia ahli mengaji, kalau salah terbaca, kita kembali kepada Allah. Malaikat imam. Ada? Imam janganlah seseorang yang tahu dia salah baca, kita hantar ke depan. Yang ni tak boleh. Kerana ada pilihan daripada imam yang lain. Kalau kita semata-mata mengamalkan kaedah ini, tak apalah, dia tu sok mau datang mengaji, contoh tuan kameraman, baca tak betul pun tak apalah, dia kaki mengaji, letak di hadapan sebagai imam, hukum ni tak boleh. Fahaman ibarat. Tapi kalau bagi makmum, kita wajib berbaik sangka. Habis. Baik. Jadi kembali kepada Assalamualaikum. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca. Yang pertama sekali wajib dijaga as-salah. Tuan-tuan dah belajar dah bila jumpa sabdu apa artinya? 2 kali. Ada 2 huruf.
Maka jika dibuka ejaannya begini, alif lam sin, sin. Dah? As-salah. Maka wajib dibaca dengan sifat dua huruf as-salah. Tuan-tuan jaga dah. Walaupun perkataan ni kita baca perlahan. Orang mana tahu aku baca betul ke salah? Kalau di sini tuan-tuan baca salah dah, maka adik-beradik dekat assalamualaikum pun sama juga. Dah? Bermakna jaga yang di sini